Ketua Dewan Negara, ahli-ahli yang berhormat dan para hadirin sekalian, majlis mengangkat sumpah pada hari ini adalah selaras dengan peruntukan Peraturan Mesyuarat 4/3, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara. Dengan hormatnya, saya menjemput ahli yang berhormat berikut untuk mengangkat sumpah di hadapan Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang Berhormat Datuk Nelson Anak Lelaki Renganathan. Saya, Nelson Anak Lelaki Renganathan, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai. Saya, Dominic Lau Ho Chai, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Mengalu-alukan pelantikan dua orang ahli Dewan Negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ahli-ahli yang berhormat, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan mengalu-alukan pelantikan ahli Dewan Negara yang telah mengangkat sumpah sebentar tadi, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Nelson Anak Lelaki Renganathan, yakni lantikan baharu, lantikan yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa mulai 23 November tahun 2021 hingga 22 November tahun 2024. Kedua, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, lantikan baharu, lantikan yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa mulai 23 November tahun 2021 hingga 22 November tahun 2024. Kepada Yang Berhormat berdua, galaslah tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin dan tunaikanlah segala sumpah yang telah dilafazkan. Dengan penuh amanah, kerana Dewan Negara ketika ini sedang melalui fasa transformasi yang memerlukan penglibatan dan penyertaan aktif para senatornya secara menyeluruh agar peranan Dewan Yang Mulia ini dalam memperjuangkan suara rakyat menjadi tersohor serta dihormati.
Saya sering menyatakan bahawa antara sumpah dengan perbuatan, antara sumpah dengan pelaksanaan, antara sumpah dengan politik, sentiasa tidak ada diamalkan secara semarak, beradun dan bersemangat untuk tanah air, tetapi dengan transformasi yang sedang dilaksanakan ini, setiap ahli Dewan Negara ada senarai tugas yang perlu dilunaskan dan hasilnya akan dinilai bagi mengukur sejauh mana pencapaian kita. Senarai-senarai tugas tersebut akan diberikan kepada semua ahli Dewan Negara dan diharapkan ahli-ahli yang berhormat menggunakan kepakaran masing-masing sebagaimana digariskan perkara 45 Perlembagaan Persekutuan untuk menjuarai apa-apa jua bidang yang terkait dengan senarai tugasan tersebut. Dalam hal ini, sukacita saya menyatakan bahawa Dewan Negara sudah mempunyai 3 jawatan kuasa pilihan khas yang ada kuasa perundangan dengan jawatan kuasa pilihan khas tadbir urus, integriti dan anti rasuah yang saya sendiri mempengerusikannya baru saja bermesyuarat dan kami telah membuat ketetapan tegas mengenai isu-isu yang melibatkan integriti dan langkah-langkah anti rasuah. 2 lagi jawatan kuasa pilihan khas ialah jawatan kuasa pilihan khas kesejahteraan rakyat dan jawatan kuasa pilihan khas sosio-budaya, komunikasi dan pendidikan. Ketiga-tiga jawatan kuasa pilihan khas ini merupakan sekutu kepada agenda transformasi parlimen yang insya-Allah saya yakin dapat direalisasikan pembaharuan ini seawal tahun depan dengan komitmen sudah pun diberikan kepada pihak eksekutif untuk pemahaman dan pemikiran serta kerjasama. Sehubungan itu, saya mengajak Yang Berhormat berdua agar bergandingan dan melangkah seiringan dengan agenda membaharui tekad serta langkah serta tindakan-tindakan sebagai seorang senator. Jika kita gagal melunaskan tanggungjawab yang diamanahkan ini, rakyat akan menghakimi kita semua dan dalam konteks itu juga, marilah kita bersama-sama memperkecilkan peranan politik di dalam Dewan ini dan memperbanyak tindakan-tindakan yang menguntungkan rakyat demi menjayakan apa jua petua dan tindakan yang digariskan dan ditentukan oleh Perlembagaan Malaysia. Dengan kata-kata itu, maka selesailah majlis mengangkat sumpah pada hari ini dan tahniah sekali lagi kepada kedua-dua ahli yang berhormat.